Pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah, dengan nikmat iman, nikmat Islam yang Allah Taala berikan pada kita, dan nikmat-nikmat yang berkira-kira ianya bertepatan dengan kehidupan kita. Apa saja nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, semuanya adalah bersifat pinjaman semata-mata. Hidup ni pinjam sekejap. Semua nikmat yang ada atas dunia ni, apa bentuk nikmat sekalipun, dia bersifat pinjaman. Allah bagi kita pinjam saja. Lama mana nak pinjam tu? Ikutlah kehendak Allah Subhanahu wa taala lama mana. Kadang-kadang Allah Ta'ala pinjamkan pada kita sekadar 2 jam, lepas tu Allah Ta'ala ambil balik. Kadang-kadang Allah Ta'ala pinjamkan kita begitu lama. Ni yang berupa nikmat. Sebab tu jangan rasa terlampau, orang kata apa ni, rugi sangat, rasa kecil hati sangat, rasa luluh sangat. Allah, jam sangat rasanya. Bila mana? Bila mana nikmat yang berada di tangan kita itu hilang. Sebab dia bersifat sementara. Tak ada satu nikmat pun yang akan kekal. Tak ada. Tuan-tuan pernah muda, nikmat muda. Mana muda tu duduk? Duduk kat aku. Kan? Aku je muda dengan hadut belakang tu. Alamak tua ni. Hak pasang ni lagi tua. Janggut putih tu tanda tua. Saya ni tanda handsome. Awet muda. Semua pinjam tuan-tuan. Saya akan pergi ke tahap tuan-tuan. Samalah akan pergi ke situ. Makna dia, semua nikmat ini bersifat sementara. Maka tak perlu ada sombong dalam hidup. Tak payah ada bongkok dalam hidup. Tuan-tuan tengok, dulu kita tengok di kaca televisyen kita, penyanyi-penyanyi yang menyanyi dulu, semua orang suka. Bila dah umur 80, siapa nak panggil? Tak adalah tuan-tuan. Suara pun Allahu Akbar, kan? Kita pun tak apa nak dengar dah. Naik penyanyi yang baru. Sebab tu nikmat suara, nikmat semua berupa nikmat sementara. Tetapi nikmat yang akan kekal bersama-sama dengan kita dan dia dapat digunakan selepas daripada itu, iaitulah nikmat mencintai Allah dan Rasul lebih dari segala-galanya. Ini nikmat besar. Nikmat mencintai Allah dan Rasul. Ini nikmat ni. Nikmat bila mana ada kecintaan demikian, sehingga melupakan segala kesususan dunia ni. Marilah guna gaya dunia pun tak ada. Kenapa? Kerana dia nampak kecintaan dia kepada Allah tu lebih besar. Tapi bila mana melihat dunia ni lebih besar, hujan di Hulu Temeling, dia sini pening dah. Habislah kebun kawan. Hujan di Hulu Temeling, dia sini dah pening. Sebab apa? Dia duk mikir banjir, dia duk mikir guna gaya rumah baru masuk, habislah 30-40 ribu beli peralatan rumah, ni nak tenggelam pula, banjir dok lagi. Cuma dia bagi tahu di Hulu Temeling banjir, air parah sekian-sekian, dijangka air akan sampai ke Temeloh pada 2 hari lagi. Dia dah pening dah 2 hari tu. Lepas makan Panadol, minum ketum, makan-makan dah. Tuan-tuan,
Tapi bila orang yang meletakkan kecintaan besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia nampak dunia ni sekecil-kecil nikmat. Sebab tu tuan-tuan kita ni alhamdulillah boleh mari ke masjid ni sebesar-besar nikmat. Tapi kalau boleh mari ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, boleh jaga solat berjemaah, ini sebesar-besar nikmat. Sebab tu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan ini, kita jaga dengan begitu baik. Tajuk kita pada malam ni iaitu mengingati mati dan mempersiapkan diri menghadapi mati. Yang pertama tuan-tuan, kita ni confirm nak mati. Cepat ataupun lambat. Duduk atas kerusi ni confirm lambat. Ngangguk beraya tu adalah. Kan? Yang duk dengar kuliah tiba-tiba hilang tu lagi cepat. Kan? Sama ada mati tidak mengenal seseorang itu tua atau muda, tak kenal. Mati tidak mengenal seseorang itu sihat ataukah sakit, kaya atau miskin, rakyat ataupun raja, tak kenal. Mati tidak mengenalkan siapa orang tu. Mati ini adalah salah satu daripada kaedah ataupun tanda yang Allah Subhanahu wa taala nak menunjukkan bahawa manusia ni bersifat lemah. Takat ni tak ada lagi daripada Nabi Adam alaihissalam sampai hari ni ada? Tak ada. Tetapi tuan-tuan, sayangnya Allah Ta'ala pada kita ni, daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia akan berimpun di padang mahsyar esok. Disebut bahawa manusia ni dipanggil seorang-seorang. Bermula daripada sen yang pertama kita terima. Bila kita terima duit? Umur berapa kita terima duit? Yang dikirakan kepada kita umur balik kita. Kita balik umur 15. Masa balik tu terima duit RM1. Maka nak dibicara RM1 tu daripada mana dipikir ni? Cuba bayang berapa lama nak tunggu. Kasihnya Allah Ta'ala pada kita, umat Nabi Muhammad, permulaan perkiraan penghisafan ini bermula daripada umat Nabi Muhammad SAW. Selesai kita semua, baru dipanggil umat-umat yang lain. Tapi tak tahulah, walaupun dinamakan panggil umat Nabi Muhammad SAW, tak tahu nak panggil orang Bunga Raya dulu ke, orang Batu Satu dulu ke, orang Paya Pulai dulu ke, wallahu alam. Tu tak boleh nak khabar. Tapi nak sebut pada kita bahawa bermula daripada umat Nabi Muhammad SAW, mula kita dulu. Maka mati ni yang Allah Ta'ala janjikan pada kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa ni, kata Allah, pasti akan mati. Confirm kita mati. Tak sodok lari daripada mati, kita akan mati. Namun dah tahu kita mati, apa persiapan kita nak buat untuk kita mati? Kalau kita diberitahu pada kita bahawa kita hari besok nak dijemput oleh anak kita, nak bawa pergi England, kan, jawab pergi Paya Pulai, kita dekat nak pergi England. Tuan-tuan dah mikir dah, England ni sejuk, baju sejuk, tak beli lagi, keluar pergi Temeloh, satu Temeloh cari baju sejuk, balik pula kerana naik kapal terbang lama, nak kencing naik kapal terbang, takut beli pampers pula. Persiapan macam-macam buat, pergi tukar duit, pergi yang ni, pergi yang ni, balik di rumah duk kira pula, tengok lengkap. Siap duduk pula tepi beg tu, bimbang hilang. Sampailah anak kita mari jemput. Sama ada anak tadi lambat ataupun cepat, tak kisah, sebab dah siap. Yang menjadi masalahnya, dah tahu kita nak mati, tapi tak buat persiapan untuk mati.
Sebab tu tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala beri isyarat kepada kita, tanda untuk kita mati, alhamdulillah. Allah bagi kita sakit, syukur pada Allah. Sebab Allah nak suruh sedar kita hampir mati. Tapi Allah bagi kita segar bugar, sihat, sehingga tak nampak kita nak mati. Yang duk nampak boleh legah. Tibai pergi masuk lubang, dia tak nampak dia nak masuk lubang. Tibai boleh legah jauh-jauh masuk lubang. Ada sampai 3-4 kali tibai pun tak masuk-masuk lagi. Ni hak nyawa panjang. Ada hak sekali tibai terus masuk. Sebab tu tuan-tuan, persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang menjadikan kita manusia kena buat. Tak boleh meletak kat kawan ni guna gaya pun ikut lah. Ada tak boleh. Tunggulah esok ni umur 55 dah pencen, esok pergi masjid bukan payah. Bukan orang tanya pun, betul? Kan? Takat ni duit banyak tak habis lagi nak belanja, dah habis. So kau pergi masjid, duduk kat masjid, habis kuliah ada makan, tak ada kuliah balik. Tak tuan-tuan. Kita buat persiapan untuk kita bertemu dengan Allah. Abu Hurairah menuturkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, perbanyakkan mengingati pemutus kepada nikmat, iaitu kematian. Mati ni tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan dah umur ni penghujung, sampai ke hospital Temelur, doktor bagi tahu pakcik ni kanser tahap 4. Tiba anak mari ayah ni makan nasi ayam. Tak tertelan lah nasi ayam tu. Sebab apa tuan-tuan, dah tahu nak mati ni tak ada benda hak sedap. Orang mari letak depan muka, ni ada 15 juta, kami nak beli tanah seka, nak jual ke tak? Tak mikir dah. Ikut awak lah, 15 ringgit pun kau sign. Sebab mati ni tuan-tuan, tutup segala-galanya. Tak ada rasa apa dah. Tapi kalau segar gini, penyakit pun doktor tak ada orang beritahu nak mati, mari bawa 15 juta nak beli tanah hak 3 ekar, dia kata kalau boleh lah, kalau boleh naiklah sikit lagi. Sebab dia duk rasa dia nak hidup panjang, walaupun umur dah 99. Sebab tu tuan-tuan, mati ni dia akan putus semua benda, tak ada. Makan tak sedap, dapat dekat tengah duk nak ni, orang kata nikah lah waktu ni, ada perempuan cantik nak kawak, cantik tak cantik tak peduli dah. Bini cantik pun tak peduli, harta banyak pun tak peduli semua. Juga disebutkan kepada kita bahawa Nabi SAW menyebut tentang perlu mengingati iaitu kematian, kerana seseorang yang mengingatinya dalam kesempitan nescaya diluaskan kehidupannya, yang mengingatnya dalam kelapangan nescaya disempitkan baginya kehidupan. Ingat mati ni bukan dah duduk nyawa di pangkal halqum baru nak ingat, no. Bukan dah duduk atas benda-benda stretcher benda dah. Kan? Dah terbaring, tak bergerak dah, waktu tu lah ingat Ustaz. Tak. Sekarang kena ingat this now. Kan? Sekarang ni kena ingat mati ni. Sampai di rumah bagi salam, jaga Assalamualaikum. Isteri buka pintu, salam dengan isteri. Abang minta maaf banyak-banyak. Kalau ada salah abang minta maaf banyak-banyak. Dan abang memaafkan kamu dan anak-anak kita. Kau nak kaya jadi gini ni, kau nak mati ke apa ke dia? Dia telefon semua anak suruh balik malam ni juga. Kalau tuan-tuan buat gitu. Tak nak khabar ni, kalau kita nak tuan-tuan, kena berubah daripada sekarang, menyatakan kita ni, ya Allah, aku ni nak mati, benda aku nak kena buat. Yang pertama,
persiapan yang kita nak buat, mohon kemaafan kepada semua manusia. Ni hak dalam masjid mana ni? Semua ni. Orang tak daya lah nak minta maaf. Amai kuliah kat sini. Ujungnya, saya minta maaf tuan-tuan. Senang kan? Sebab tu disebut oleh Tuan Guru, dia kata apa? Bila orang tanya Tuan Guru, mengapa bila mana Tuan Guru mengajar, Tuan Guru menangis? Kata dia, saya ni banyak dosa. Kalau dia hak ngajar kita tu banyak dosa, kita ni bukan banyak dah. Triple mungkin kot. Sebab tu tuan-tuan, nak sebut pada kita, persiapan nak kena buat. Yang pertama apa nak buat? Yang pertama bermohon ampun kepada Allah. Banyaklah tuan-tuan istighfar. Ni dah ulang sokmo dah ni. Ulang sokmo. Sebab tu disebut pada kita ni ad-dinu nasihah. Agama ni nasihat. Sebab tu dia ulang, Ustaz malam esok pun mari juga cerita juga di antara perkara nak kena buat, perbanyakkan istighfar. Kita pun tanya Ustaz mari malam lusa, Ustaz nak cakap bab apa Ustaz? Jangan ulang Ustaz mari hari tu. Tak ada tuan-tuan, pusing-pusing itulah. Sebab ad-dinu nasihah, agama ni nasihat. Nak bagi sedar ke kita tentang perihal kehidupan. Yang kedua tuan-tuan, mohon ampun kepada anak, isteri, suami, kawan-kawan kita ni, minta ampun. Saya bukan ada buat salah pun Ustaz. Mana kita tahu salah tak salah? Kesalahan yang kita buat, kadang-kadang kesalahan yang kita tak sedar. Minta ampun. Yang ketiga, yang kedua, jangan mengekalkan diri dalam dosa. Jangan duk kekalkan diri duk buat dosa. Kita tahu kita nak mati, jangan duk kekal diri dalam dosa. Jangan. Alah, dosa kecil je pun. Kecil besar tuan-tuan, nama dia dosa. Jangan kekalkan. Usaha untuk elakkan. Kita naik motor tuan-tuan, dah tahu dah jalan yang kita nak lalu ni berlubang. Adalah satu lubang tu tuan-tuan, lubang ni agak dalam. Agak-agak tuan-tuan nak terjun lubang ke tuan-tuan nak elak? Nak terjun lubang ke nak elak ni? Nanya ni. Nak elak. Sama dengan dosa tadi. Buat apa nak mengekalkan buat dosa? Elaklah, lari dah daripada dia. Ada rezeki katanya. Sebab tu kena elakkan diri. Kalau kita berkawan dengan si fulan bin si fulan menyebabkan kita buat dosa, maka tinggalkan dia, cari orang lain. Kalau dengan pergi tempat si fulan bin si fulan menyebabkan kita buat dosa, jangan duk pergi dah. Kalau tuan-tuan pergi berjoging dekat Taman Tasik, hari-hari pergi jogging. Tapi kalau pergi jogging tu menyebabkan kita duk buat dosa, tak payah pergi jogging dah kat situ. Jogginglah tempat lain. Tempat lain tak best. Tu masalah. Sebab tu tuan-tuan, jangan mengekalkan buat dosa, walau dosa kecil, walau dosa besar. Jangan kekalkan. Yang ketiga, yang keempat, sentiasa melakukan amal kebaikan. Buatlah tuan-tuan sebanyak mungkin amal kebajikan, amal kebaikan. Sebanyak yang mungkin, sekecil-kecil amalan, sebesar-besar amalan. Buatlah. Walaupun hari ni hari Jumaat, kita belum lagi berselawat kepada Nabi, orang lain buat 100, 200, 1000, 2000, kita tak mampu, buatlah ni masa duk dengar kuliah ni, walaupun sekali kita menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cuba sebut. Cukuplah kuliah kita hari ni. Saya dapat pahala dah tuan-tuan. Saya suruh tuan-tuan buat.
Balik di rumah kejap lagi, sampai di rumah, masuklah rumah, tanya, mana anak papa? Dah selawat ke belum hari ni? Tengok ustaz mat kecil tu kata kan, tik-tok, 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 dah selawat ke belum? Kalau belum, jom selawat. Selawatlah tuan-tuan. Ajak anak kita, tuan-tuan balik kejap lagi, ajak anak-anak kita selawat, anak tuan-tuan selawat, tuan-tuan dapat pahala. Saya suruh tuan-tuan buat, saya pula dapat pahala. Inilah perniagaan multi level yang Allah Ta'ala buat yang tidak merugikan. Duit pun tak keluar. Kejap lagi pergi kat kedai makan, jumpa kawan-kawan, dah selawat ke belum? Itulah kali terakhir jumpa kawan-kawan. Lepas tu tak jumpa dah. Baru pergi kuliah 3 kali jadi ustaz katanya. Molek lah tuan-tuan jadi ustaz orang kita. Kena ubah ni. Lepas ni ubah. Ni amal soleh. Kata guru saya, dia kata yang pertama nak harap ke semayang, hak kita semayang kadang tak khusyuk. Nak harap ke puasa, bila puasa macam-macam cakap. Nak harap ke naik haji, tak tahu bila nak boleh pergi. Nak harap ke kita kata amal-amal kebaikan lain payah, tapi gunalah mulut ni untuk ajak orang buat benda baik. Gunalah handset tuan-tuan tu. Hari ni hari Jumaat, jom kita selawat. Hari ni hari Sabtu, jom baca zikir ini. Orang WhatsApp pula tanya, ini ada hadis ke? Habis Lepas tu tak WhatsApp dah. Ajaklah tuan-tuan, selagi mana boleh, ajak dia buat kebaikan. Kalau dia tanya mana hadis yang nak suruh kita buat kebaikan, khabar ke dia, mari jumpa saya. Demah dia 2 kali, dah. Banyak tuan-tuan hadis-hadis Nabi SAW suruh ajak buat kebajikan, kita buat je lah. Dalam Quran pun Allah Ta'ala menyebut pada kita suruh buat kebajikan, buatlah kebajikan. Walaupun sebesar zarah pun Allah kata, aku kira kebajikan kamu buat tu, kebaikan kamu buat. Tak salah dia buat nak benda besar kan. Ustaz, saya nak buat masjid, saya nak buat masjid. Saya nak bagi ustaz juta buat masjid, sana tak? Tak payahlah tuan-tuan, masjid banyak dah. Ada orang bagi tanah saya, dia kata, ustaz saya ada tanah, ustaz buatlah mak tapis, tak murah. Ada ni pun aku tak daya dah. Tuan-tuan nak buat mak tapis banyak-banyak, nak nguruh bukan senang. Tuan-tuan ingat senang ke nguruh? Masjid tak apalah. Masjid payahnya tolak tabung je hari kuliah, gitu je lah. Tapis ni bukan senang nak menguruskan. Sebab tu kalau nak buka tak payahlah tuan-tuan. Ada orang datang jumpa saya, ustaz, ustaz bagi nasihat pada kami nak buka tahfiz. Saya kata tak payah. Sebab apa? Sebab nak buka senang tuan-tuan. Nak mengurus bukan senang. Carilah amalan yang senang. Ambil air letak ke ustaz, tolong tuang. Sedih sangat. Tapi seorang je buat tiap-tiap kali kuliah. Boleh semua orang mari. Seorang tuang sikit, buka ni. Dia pun buka tudung, tuang. Aku pula. Orang lain pula main, tuang. Ini nak main gayanya, bukan nak suruh kuliah. Dah tuan-tuan, bukan senang. Saya pergi ada kenuri. Saya cedok buah nasi ke orang. Habis. Mari seorang hamba Allah, dia kata. Apa kata dia? Dia kata, ustaz, awak dah banyak pahala, bagi kami kurang pahala. Bawa kau pula cedok. Dia pun bubuh pula lauk kau tu. Tuan-tuan, sebab apa nak sebut? Amalan yang kita buat mungkin kurang. Tapi mudah-mudahan yang sedikit tapi berkekalan dia buat semua. Tiap-tiap kali ustaz kuliah, kerja dia letak air, tuang. Saya dia sangat. Tapi kerja ni istiqamah, berkekalan tuan-tuan. Berkekalan dia buat. Bukan ada setiap kali kuliah, setiap kali dia tuang air, orang pun buka kira. Okay. Cukup bulan tengok penuh dalam akaun. Dah. Sedih sangat kerja ni apa, habis kuliah, istiqamah tutup lampu. Alah, aku pun balai. Tapi oleh kerana dia ni jadi siap tuan-tuan, mari ke masjid, buka lampu dan dia orang last sekali balik tutup lampu.
Istiqamah dia itu je buatnya. Sampai bila mana orang kata hari ni lah cik, kami dah dapat siap baru, cik dah tak larat, tak payahlah jadi siap. Tak apa, dia kata tak ada siap, tak apa. Cuma saya nak minta izin, saya lah orang yang pertama buka lampu dan saya nak tutup lampu, itu je. Hal lain saya tak mampu dah. Dia istiqamah sampai dia mati, buka lampu, tutup lampu. Kita kata aku pun pandai. Aku hak pandai tu tak pernah buat. Dia kekal duk buat sokmo. Istiqamah. Tuan-tuan carilah satu amalan yang senang. Kalau siapa-siapa yang berniaga, tak kira lah niaga apa pun, buat tuan-tuan, orang yang jadi orang niaga, kalau dia meniaga kedai makan, maka orang yang pertama mari dekat kedai dia order makanan, free air kat dia. Tapi seorang hak pertama je, insya-Allah sebut kedai kat mana, saya orang pertama akan jadi. Jadi tuan-tuan, kalau kita meniaga kedai runcit, setiap kali orang beli makanan, orang beli barang-barang, orang yang pertama, kita ambil gula-gula 2 biji, bubuh dalam tu. Alah sedek, gula 2 biji, dia kata aku boleh buat? Tak buat pun. Kata duk nak buat, tak boleh buat pun. Kita buat tapi istiqamah. Kalau kita seorang peniaga, kita kata peniaga, ustaz macam mana pula kami niaga besi, takkan nak pergi besi ke orang? Bubuh lah besi banyak-banyak lah tu. Tak. Ada kaedah lain. Mungkin tuan-tuan harga besi RM40 sebatang. Ni hak batang pertama ni saya bagi RM39.90. Hak lain semua 40. Kan? Nak sedekah-sedekah juga, tapi ikut tu ada juga. Tak apalah tuan-tuan, dia kurang 10 sen. Tapi dia istiqamah buat tiap-tiap hari dia buat. Orang datang beli barang, orang yang pertama dia bagi less. Dia tak cerita ke orang, tapi dia bagi. Ada satu kedai makan, saya pergi, alhamdulillah tak pernah dapat. Dia tulis situ kan, besar tulis. Dia khabar saya, ustaz, kalau ustaz nak makan free kedai saya, ustaz jadi orang pertama. Saya pergi. Setiap kali saya pergi tak ada orang, tapi tak pernah jadi orang pertama. Kena bayar sokmo. Saya tanya sebab apa saya tak dapat. Dia kata orang yang pertama sekali makan, dia kata suami saya. Memang payah lah gitu, dia kata. Kan, orang buka untuk orang luar. Suami awak makan, awak kira payah lah. Memang dia makan, awak kedai makan. Tuan-tuan, kita kira ni amalan ibadah yang berterusan kita buat, yang tak memenatkan kita. Kan nak kata, okey tuan-tuan, malam ni sebelum tidur zikirlah 1000 kali. Dia pun Allah, tu gaul Allah 1000 kali, mata ngantuk dah ni. Buatlah amalan hak senang yang tuan-tuan boleh istiqamah dengan dia. Tak kira lah tuan-tuan. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan ni pergi dekat kedai beli air hak botol kecil-kecil tu, tiap-tiap malam kuliah bawa. Tak usah bawa banyak, bawa 3-4 botol. Hak orang sebelah dia semua dia bagi. Istiqamah dia buat. Alah, air tu berpesing kan tuan-tuan. Tapi dia istiqamah buat. Kan nak khabar haknya saya, dia kata setiap kali hari Jumaat duk sedekah banyak, dia kata ada kalanya saya bagi burger ada. Tu berat tuan-tuan. Bagi sebiji boleh lah. Kan? Tak usah. Buatlah satu benda yang senang untuk tuan-tuan buat, yang menjadi amal kebaikan kita, yang berterusan untuk kita buat. Tak kisahlah apa pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh buat, tiap-tiap lepas subuh, tuan-tuan cuci tandas. Ni amalan kita buat. Setiap kali lepas subuh, habis main subuh orang balik, tuan-tuan pergi tengok, kotor tak kotor, tuan-tuan cuci. Kadang-kadang kita bila melihat kotor ni mesti ada najis kat situ. Mestilah ada tapak kaki orang. Dah. Tuan-tuan pergi tengok, buru-buru cuci, basuh lap-lap sikit, sudah keluar. Alhamdulillah. Itu semua kita buat. Setiap pagi buat. Hari-hari. No miss. Ni pagi ni, pagi esok ni nak pergi ke Colombia. Jauh sikit jalan. Keluar daripada rumah tu, singgah masjid lu. Pergi ke tandas, buka paip air, jurih. Tutup, balik. Pergilah. Kenapa?
Kerana nak mengekalkan istiqamah dengan amalan-amalan kebajikan walau sedikit. Nah, ini kadang-kadang kita nak buat besar. Ustaz nak buat masjid, saya nak sedekah 10,000. Tak buat, tak apalah, kata saya cari masjid lain. Kita nampak buat masjid tu besar. Tuan-tuan nampak sedekah Quran ni besar tak pahala ni? Tapi sampai hari ni Quran ni tak ada orang baca. Bila nak berjalan pahala pada orang sedekah tadi? Tuan-tuan, setiap kali kuliah maghrib ditulis kat situ, kuliah maghrib. Tuan-tuan pergi dekat kedai, beli marker pen, buang sekotak, letak kat situ. Tak payah khabar, letak je. Lepas tu tuan-tuan tulis kat situ, wakaf daripada hamba Allah. Sudah tinggal situ sekotak. Setiap kali duk tulis ni, pahala pada tuan-tuan berjalan. Sebulan sekali tuan-tuan beli. Sebab hak yang tukang tulis tu, dia tulis satu, dia makan satu. Tu jumpa habis tu. Tuan-tuan cuba fikir apa lagi hak tuan-tuan nak boleh buat ni, yang boleh kekal. Saya mari tadi, Alhamdulillah, saya tengok ada orang susun selipar. Allahu Akbar. Saya rasa seronok sangat. Tapi kali ni baru tengok. Kali lain saya tak jumpa. Tapi nak sebut, kalau boleh kekal hari-hari, tak usah tunggu orang tanya, tak usah tunggu orang suruh, kita mari, kita susun selipar kita sendiri. Mari susun. Itulah kebajikan yang besar. Sedih ingat? Sedih tak buat. Selipar. Gereja, tuan-tuan nak masuk gereja, dia akan ambil selipar susun bagi elok-elok. Itu orang masuk gereja ni, tempat ibadat kita orang Islam. Kita buat baik. Sebab tu tuan-tuan, buatlah amal kebajikan walau sedikit sebagai persiapan kita menghadapi mati. Yang seterusnya, mengadakan sesuatu yang menjadikan ianya sebagai aliran tunai kepada kita di alam barzah. Ikhtiarlah apa tuan-tuan? Wakaf yang boleh. Ni kipas kita ni tak apa nak pusing dah. Kita beli bubuh kipas. Apa yang kita boleh nampak? Orang biasa duk beli sejadah imam, pahala banyak. Kan? Belilah sejadah, sedekah sejadah imam je. Makmum lain, sujud tu duk doa cepat imam angkat. Sebab apa? Kapek ni busuk sangat dah. Jadi tuan-tuan carilah, ikhtiarlah. Apa sesuatu yang tuan-tuan buat ini, kalau tuan-tuan mati pun, dia masih ada. Nama dia wakaf. Hari ni banyak tuan-tuan, orang nak wakaf tanah. Belakang tu nak wakaf tanah. Siapa nak wakaf tanah? Tapi janganlah duk wakaf tanah. Ustaz, saya ada tanah 2 ekar nak wakaf. Ustaz buat alamat, tapi saya minta maaf tak terima dah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak bagi tanah tadi dengan izin, Ustaz ikut Ustaz lah, saya boleh jual tanah tadi, ambil duit, bawa balik ke Bayi Pulai, tu boleh. Tapi tuan-tuan keras agak, kami nak ada mak tahfiz di jalan bahagia ni, memang tak boleh lah tuan-tuan. Banyak sangat. Pahang adalah negeri ketiga, tak salah saya, terbanyak yang ada madrasah dan mak tahfiz, pondok. Paling banyak. Ketiga dalam Malaysia. Bukan jalan-jalan ni. Cuma ada sebuah mak tahfiz ni ada 10 orang. Ada mak tahfiz ni ada 5 orang. Tak ramai tuan-tuan. Berbanding kalau ikutkan Kelantan pun bawah pada kita lagi. Sebab di Kelantan pusat-pusat pengajian dia tak banyak, tapi murid dia ramai. Kita nak demikian tuan-tuan, ikhtiarlah, carilah apa benda yang tuan-tuan boleh wakaf yang berkekalan pahala dia. Ada orang dia buat kowe dekat masjid, setiap bulan dia bayar kowe, tapi kowe ni tak kekal tuan-tuan. Sebab apa? Rosak habis. Tuan-tuan cari benda hak kekal. Tuan-tuan mati pun dia tak akan rosak, dia akan kekal kat situ. Ikhtiarlah, fikirlah, tengok. Lu fikirlah sendiri. Bagi yang kekal. Umar Ibn Al-Khattab menuturkan bahawa pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah mukmin yang cerdik?
Kata Nabi SAW, orang yang paling banyak mengerti kematian dan paling banyak persiapannya, paling baik persiapan menghadapi masa-masa setelahnya, mereka orang-orang yang paling cerdik. Saya nak sebut satu perkara tuan-tuan. Nabi SAW sebut pada kita di antara doa yang Nabi baca doa. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, kata Nabi. Jadikan kami ini orang yang suka memperelokkan amal ibadat. Ini persiapan nak mati. Perelok amal ibadat, bukan perbanyak. Tahun ni kita terawih 20. Jangan 28. Sejuzuk semalam. Malam pertama terpukang. Itu bukan nak perelok. Jangan. Kita perelokkan amal ibadah kita kepada Allah. Semayangnya bagi elok, baca Quran bagi elok. Macam mana nak memperelok? Kena belajar. Itu bunyi bukan tanda suruh berhenti. Kan? Sebab dah set suruh bunyi. Nak sebut kata apa tuan-tuan? Perbaiki amal ibadah. Saya tengok alhamdulillah kita ni dalam bab nak betulkan semayang, insya-Allah. Malam ni nak ajar bab semayang, kita suka orang belajar bab semayang. Tapi yang kita tak suka nak perbetulkan, baca Quran. Ni siapa nak betulkan gitu? Kita tak nak belajar. Quran ni perlu dibetulkan. Bacaan Fatihah kita baca mana? Dalam sembahyang ada yang disebut tentang qauli fi'li. Ada yang kena baca dengan kuat. Ada yang perbuatan, ada percakapan. Maka yang disebut tentang percakapan ini perlu diperbaiki. Allah. Tak tahulah. Kenalah perbaiki. Bolehkah sebut macam tu? Allahu Akbar. Perlu perbaiki, belajar. Pergi tanya, boleh tak boleh saya sebut macam ni? Ra ni nak kena tebal ataupun nipis? Yang ni perlu diperbaiki. Sebab tu Nabi minta, jadikan kita ni di kalangan mereka yang memperbaiki amal ibadah. Kadang-kadang ramai di antara kita tahiyat awal dia diletak kaki gitu. Tahiyat akhir pun gitu. Mau belajar mana? Sepatutnya tahiyat akhir duduk gitu. Ni dia cacak gitu. Wallahu alam. Saya belajar gitu kok, wallahu alam. Sebab tu tuan-tuan, kena perbaiki. Perbaiki bacaan, perbaiki amalan kita. Perbaiki solat-solat sunat kita. Bukan perbanyak, perbaiki. Perbaiki. Sebelum ni duk solat sunat, qul ya qul wallah. Lepas ni bila mana solat sunat duha, antara surah yang dibaca wasyamsi waduhaha dengan wadduha. Engkau tak hafal. Gila apa? Itu nak suruh perbaiki, perelok, pertingkat. Ni perbaiki tuan-tuan. Kita duk mari masjid ni duk pakai, lepas ni kena tukar. Jemaah yang duk mari masjid, belilah jubah. Ni nak perbaiki. Sebut kata jubah, tenganga pula. Mahal dia kata. Belilah jubah hak mahal. Tu saya duk beli hak 3-10. Ini pergi umrah duk beli hak jubah terabur dekat jalan tu kan. Tengah nak bayar, polis datang, dia pun lari. Jubah pun tak bayar, betul pakai semayang. Apa ni? Betul sungguh. Berat lalu ni. Pergi umrah. Lepas tu jubah tu dah pakai bawa semayang. Ke mana lah? Lepas tu dah, ya Allah, ampunlah dosaku. Kata Nabi, datang seorang laki-laki, lalu dia berdoa kepada Allah. Allah tolak doa dia. Di antara sebabnya dia memakai pakaian yang curi.
Itu curi. Ini bukan curi ustaz, kami nak bayar dia lari. Tak payah belilah weh, tinggal baju tu kat situ. Ya betul. Ya. Murah ustaz, tak payahlah. Saya tak beli tuan-tuan. Tak beli ni bukan sebabnya banyak duit dah. Tapi bila kita beli tuan-tuan, sebab tu dalam Islam ni yang disebut membazir ni, yang dikatakan membazir saudara kepada syaitan ni, kita beli baju ni, beli hak murah tapi banyak. Pakai ke tidak? Cuba tuan-tuan beli jubah RM200 tapi selai. Duk pakai semua jubah tadi, itu tak panggil membazir. Membazir ustaz beli jubah 200, itu tak membazir. Yang membazir beli jubah hak RM10 20 helai. Bila nak pakai? Hari ni pakai warna lain, hari ni pakai warna lain. Lepas tu tak main masjid, tak pakai. Bila nak pakai? Lepas tu duk tengok jubah banyak, boh dalam beg. Saya nak sedekah jubah ke budak ustaz boleh? Saya pun ambil tengok jubah ni tak sesuai, ni tak sesuai, ni tak sesuai. Akhirnya buang. Sebab tu nak sebut pada tuan-tuan, kita perbaiki semua tuan-tuan. Bukan hanya ni, perbaiki. Apa yang kita nak perbaiki lagi? Hidup kita ni, perjalanan dalam hidup, ibadat kita. Hari Jumaat, sunat potong kuku. Hari Jumaat, sunat pakai baju putih untuk kita solat Jumaat. Lepas ni perbaiki. Tak usah pakai warna lain, pakai putih semua. Sunat pakai bau-bauan bagi lelaki. Lepas ni perbaiki, pakai baju, pakai minyak minyak tar. Kan? Tapi pakailah wangi sikit. Pakai orang duduk sebelah nak nyawa tak boleh. Aku kena dah. Nak nyawa tak boleh tuan-tuan. Lalas sekali tu. Apa baunya, bau tu mahal, tengik sangat. Jangan gitu. Bagi ni, hak boleh kita pakai, perbaiki. Kita kata kita duk mari sebelum ni, masuk waktu orang dah azan, kira-kira orang nak takbir, baru kita sampai. Perbaiki amalan kita. Lepas ni mari masjid sebelum orang azan. Kita menunggu waktu solat. Jangan solat duk tunggu kita. Mari. Tak mari juga. Ni kena perbaiki. Sebab tu Nabi kata ibadatik. Perbaiki ibadat kita ni. Bukan nak perbanyak, tak usah banyak dah. Cukup dah. Jangan duk banyak dah. Oh saya ustaz kalau boleh nak kuliah ni masjid kami nak susun kuliah. Sebulan kuliah ada 76 kali. Tiap-tiap subuh hari kerja pun lepas ni nak buat kuliah. Nak perbanyak. Tak usah perbanyak. Perbaiki kuliah. Kuliah kita perbaiki. Ibadat kita perbaiki. Kalau sebelum ni mari duduk kat pintu, bulan depan mari duduk depan ni. Tu perbaiki kan. Nampak ngantuk aku curah dengan air. Janganlah marah nak sebut perbaiki. Apa benda lagi nak perbaiki? Kalau sebelum ni tuan-tuan nak mari ke masjid, kita yang boleh mari ke masjid ni, boleh mari awal, tapi kita nak balik awal. Maka lepas ni kita perbaiki, kita mari awal, kita jadi orang yang lambat balik daripada masjid. Perbaiki. Tak boleh hari-hari, dapat seminggu sekali cukuplah. Hari Khamis malam Jumaat, hari ni tak boleh Ustaz, kena balik awal. Tak apa, balik awal. Tapi hari lain kita ambil semalam, kita balik lambat. Takkan kesi abang minta maaf, malam ni abang lambat sikit balik, abang nak jadi orang yang lah keluar pada masjid. Tapi saya tengok banyak-banyak masjid lah. Banyak-banyak masjid. Saya pergi, antara orang yang lah balik adalah ustaz. Kan? Habis dia ngajar, dia solat sunat 2 rakaat, tak lama orang tutup lampu. Kan? Saya tak dalam doa lagi, baru nak angkat gelap. Kan? Turun tangan, cerah balik. Dia kata ustaz nak doa ke? Ustaz doa, saya buka lampu, dah tutup ke apa, balik doa pun hilang Tak nak sebut ni perbaiki, mana lagi nak perbaiki? Kalau sebelum ni tuan-tuan kita mari kuliah ni sebulan sekali, lepas ni perbaiki. Perbaiki macam mana? Jadikan sebulan 2 kali.
Alah sikit sangat. Buatlah dulu. Jangan ni, buat dulu. Saya tuan-tuan, alhamdulillah, daripada sebulan saya mengajar satu masjid tu 4 kali, saya perbaiki kepada 1 kali sebulan. Tu kaedah saya perbaiki. Kan? Lepas tu kalau orang minta 2 kali boleh tak boleh? Tak boleh, sekali boleh. Sebab apa? Kita kongsi-kongsi lah sikit. Apa lagi yang nak kena perbaiki? Perbaiki percakapan kita ni yang ibadat. Tuan-tuan, hidup kita ni daripada celik mata sampai kita tidur dia jadi ibadat. Perbaiki percakapan. Balik rumah kejap lagi, kalau sebelum ni meta dia naik gitu, rendahkan. Sampai depan rumah, Assalamualaikum. Isteri kita tak buka pintu. Dia takut orang lain datang. Minta maaf lah, Abang Haji tak balik lagi. Assalamualaikum. Tak maaf, saya tak dapat buka pintu, Abang Haji tak balik lagi. Biasa dia balik awal, cuma malam ni tak tahulah kuliah lambat habis kot. Ustaz Syukri tu kuliah, dia kata lambat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buka. Abang dah balik, ingat tak balik. Sebab berubah. Kena ubah. Kalau sebelum ni tuan-tuan, kita berubah. Kalau sebelum ni duk panggil bini kita dengan gelaran-gelaran bukan-bukan, lepas ni tukar. Ayang, ayang, ayang. Kan? Dia pun panggil kat kita, panggil benda. Kan? Kira malam tu tak jadilah ngetel dengar panggil tu. Kan? Dengar panggil Allah Akbar. Abang tak jadi dah mancing pagi ni. Kenapa? Dengar suara tu pun. Ubah tu tak ubah. Ubah kehidupan kita. Perbaiki. Sebab nak jadikan seluruhnya. Nak balik malam ni nak tidur. Kalau sebelum ni tidur ikutlah. Pusinglah ke mana? Tak. Lepas ni balik malam ni tidur tuan-tuan. Baringlah di sebelah kanan permulaan tidur. Kanan kita ngadap mana? Tengok. Ada orang bini sebut pula, membelakang kekoi. Dah, kanan suami ngadap ke sana. Isteri duduk belah sini. Maka isteri lepas ni duduklah sebelah sini. Isteri kena tidur belah mana panggil? Belah kanan suami. Barulah suami pusing tengok dia. Kayaknya isteri pula kena sana. Jadi nak sebut tidurlah dengan keadaan yang elok. Kita perbaiki. Kalau sebelum ni kita nak tidur, kita hanya baca Bismikallahumma ahya wa amutu. Habis. Perbaiki sikit lagi. Sebelum kita nak tidur, baca ayat kursi 1 kali. Perbaiki. Penambah elok, bagi lagi comel. Bagi perbaiki lagi. Apa lagi yang kita boleh perbaiki? Untuk memperelokkan segala amal ibadat. Jangan tambah. Balik malam ni sebelum tidur insya-Allah saya akan menghabiskan 7 surah. Jawab dia itulah kali pertama atau nak akhir baca. Tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah tambah. Tapi perbaiki. Perbaiki, penambah elok kan. Kalau sebelum ni nak makan seorang-seorang. Dah lepas ni dah tunggu isteri. Isteri pula jangan makan seorang-seorang, tunggu suami balik. Makan dengan suami tu banyak pahala tu. Ni perbaiki. Tunggu dia balik kuliah habis pukul 9, nak makan pukul berapa? Dah. Kadang-kadang minta maaf sebut. Bagi isteri kadang-kadang nak jaga badan. Tak nak dah makan malam-malam. Suami makan seorang-seorang, isteri jaga tengok. Dia ingat cerita Pedamli ke maknya. Kan? Tak. Isteri makan dengan suami tu pahala besar. Kalau isteri itu badan besar, bererti suami itu pandai jaga isteri. Ini isteri tiup dia angin tumbang. Tak payah dah tuan-tuan. Perbaiki percakapan, perbualan, apa tindak tanduk kita perbaiki. Sebab itulah yang terbaik. Maka kalau kita perbaiki, maka kita dinamakan orang yang pintar. Sebab apa? Sebab kita perbaiki untuk hari selepas kita mati. Kita buat ni tuan-tuan bukan untuk hidup. Tuan-tuan datang dengar kuliah malam ni bukan untuk hidup. Saya datang malam ni tuan-tuan bagi ilmu pada tuan-tuan bukan untuk hari esok, bukan untuk hidup, tapi untuk tanggungjawab lepas tu. Ketika mana dibangun di mahsyar esok ditanya, kenapa tak bagi ilmu pada orang? Tak boleh jawab tuan-tuan. Bila kita bagi ilmu, kadar mana yang kita ada.
Jangan lebih pada hak kita ada. Kita bagi kadar mana yang kita ada. Tuan-tuan pun balik malam ni, boleh mula. Sebelum kita nak makan, ayah nak baca satu hadis Nabi SAW. Jawab dia memang tak habislah nasi malam tu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nak kata habis lagi tu malam ni, habislah. Tak payahlah. Duduk depan makanan, nasihat ayah, sebelum kita makan, kita baca doa. Sudah, nikah. Balik ni, start bermula. This now, bermula. Naik kereta suami isteri, kejap lagi naik kereta, isteri kita masuk, Assalamualaikum. Si kita kata, salah kereta ke? Kita ni kalau nak berubah, orang kata benda pelik. Ya betul. Ubahlah tuan-tuan. Sampai rumah, kita duduk dekat meja makan. Kita ayah ni. Agak-agak ayah baca doa. Ayah dia duduk pegang baca doa. Apa doa aku nak baca? Lain sekali, Allahumma hdina fi man hadayt. Dia lupa doa makan. Habis. Apa doa ayah punya lain sikit? Inilah doa kuliah malam tadi mengajar. Aku tak ajar. Bacalah doa tuan-tuan. Kita berubah. Habis daripada makan, jangan bangun daripada kerusi sehingga orang lah kali makan. Itu ada. Jangan bangun. Tuan-tuan, jangan bangun. Makan ni tuan-tuan, kita makan makanan yang dekat dengan kita. Tuan-tuan jangan tunggu anak kita minta. Jangan tunggu. Kita ambil ayam tadi, pegang ayam, letak dalam pinggan anak. Jangan ambil ayam, letak semua dalam pinggan kita. Tak. Ini sampai anak kata, ayah nak ayam tu, kita pun ulur. No. Ubah. Apa dia? Kita raikan, ambil ayam, bagi anak ayam ke, ayah letak bagi satu. Nak air ke, ayah tolong. Lain tuan-tuan, lain. Lain sangat. Isteri kata, tak lama dah ayah awak ni. Lain. Ini nak berubah ni, nak perbaiki. Kena perbaiki. Malam ni start buat. Start tuan-tuan. Saya ada kala ni tak ada kuliah kan. Anak tanya, tak ngajar ke malam ni? Anak kata tak ngajar. Tak, malam ni nak ngajar orang yang dalam rumah ni. Dia kata lain macam malam ni. Sebab jarang buat. Jadi tuan-tuan, kita buat. Kita mula start sikit. Kerana Nabi nak kita jadi orang yang perbaiki segala-gala amal ibadah kita. Sebab apa saya suruh sebut demikian? Sebab nak letak dalam kepala kita ni, hidup kita ni ibadah tuan-tuan. Bukan hidup saja-saja, bukan. Tuan-tuan berjoging tu ibadah. Jogging dekat apa namanya? Tasik tu kan. Tu ibadah. Tuan-tuan jogging tu ibadah. Tuan-tuan ingat saja dak dapat pahala. Maka buat ibadah tadi bagi comel. Kalau sebelum ni pakai luar endek, panjang git. Apa seluar panjang? Tak payahlah dia pakai seluar 3 suku tu kan. Tak payahlah. Tuan-tuan pun nampak macam suku dah, tak payah. Pakai seluar panjang, tak payah 3 suku. Kalau tuan-tuan nak buat apa pun, nak pergi kebun sekali, apa nak buat sekalipun, ingat bahawa seluruh hidup ini adalah ibadah. Kejap lagi tuan-tuan nak belanja saya makan. Tu ibadah besar tu. Pak saya belum makan lagi. Ada ke? Ada. Ke nasi lemak dengan kuih ke? Beratlah. Kenalah belanja tuan-tuan. Siang ke ustaz mari jauh ni. Kan? Saya tadi tak ada nak makan. Jadi cerita je lah kan. Kalau ada alhamdulillah. Kalau tak ada na'udzubillah. Syahdan insyaAllah itu mula depan lah. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah. Yang pertamanya tuan-tuan, Ma'atafis Al-Furqan, kita dah buka pengambilan belajar baru. Jadi siapa yang ingin mendaftar untuk kemasukan pelajar tingkatan 1 ke Ma'atafis Al-Furqan, boleh tengoklah di FB ataupun boleh WhatsApp saya lah insyaAllah. Syarat dia boleh baca Quran lah. Tak boleh pun kita ambil juga. Yang kita tak ambilnya, pelajar yang ayah dia boleh baca Quran, dia tak boleh. Dia tak boleh.
Kena anak tu kena boleh lah baca. Sebab tu kena usahalah bagi boleh baca Quran. Yang kedua, kita tengok juga result kepada UPKK. Sebab kita di Ma'had ni kita belajar bahasa Arab. Jadi kalau pelajar tu tak ambil UPKK, payah juga dia nak memahami bahasa Arab. Jadi kena tu. Yang kedua tuan-tuan, kita di Ma'had Tahfiz Al-Furqan, kita berkobralasi, apa ni nama dia? Sebut tak pandai. Kita itulah joint adventure lah dengan Sirih Pinang yang dekat dengan Simpang apa? Simpang Songsang tu. Dekat Simpang Seri Semantan tu. Kita bernilah JV dengan dia, dan alhamdulillah kita wujudkan di Ma'had Tahfiz Al-Furqan, iaitu Dewan Perkahwinan. Dewan je lah kahwin, orang tak ada lagi. Saya pun tak apa berani. Jadi dewan tu tuan-tuan boleh disewa untuk kahwin, high tea, dinner ke apa program pun boleh buat di situ. Adalah package dia yang kita bagi. Sewa dewan tu untuk 500 orang makan. Kos dia lebih kurang dalam 15,000 sekali dengan kalau tak ada pengantin pun kita sediakan yang lelaki. Tuan-tuan bawa pengantin perempuan, pengantin lelaki disediakan. Sebab saya pun kosong 3 lagi. Jadi kita sedia untuk package ni tuan-tuan, 15,000 tu sekali dengan baju pengantin, fotografer, sebab mak nenek lah, mana pengantin tadi ni pergi cuci kaki je, semua disiapkan. Hatta ke bilik persalinan pun kita sediakan untuk pengantin lah. Jadi insya-Allah itu salah satu daripada kaedah kita untuk mengumpul dana bagi Ma'had Tahfiz Al-Furqan. Jadi tuan-tuan yang ingin menyumbang secara tak langsung, tuan-tuan buat kenuri di Ma'had. Jadi kenuri tuan-tuan itu adalah kenuri yang barakah kerana dia menyumbang kepada Ma'had Tahfiz Al-Furqan insya-Allah. Jadi harap kalau tuan-tuan yang ingin mengadakan, bolehlah datang ke Ma'had Tahfiz Al-Furqan insya-Allah. Itu saja untuk malam ni. Yang baik itu datang pada Allah, kabulkan kelemahan pada saya mohon ampun daripada semua. Pada Allah SWT sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.